Kali ni kita akan belajar tajuk ubahan. Ubahan ni sebenarnya sangat-sangat senang. Ubahan yang kita akan belajar, istilah penting dia, ubahan langsung. Ada satu lagi dalam ubahan langsung ni, ada ubahan tercantum. Kemudian ubahan songsang dan ubahan bergabung. Dalam tajuk ubahan ni sebenarnya, konsep pertama ni saja kita akan gunakan ubahan. Sebaris saja. Baris seterusnya di bawah ni, semuanya adalah konsep persamaan linear yang kita dah belajar masa tingkatan 1. So, tak ada masalah, sangat-sangat senang. Okey, jadi tajuk ni sebenarnya sangat banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita dan digunakan meluas dalam bidang sains dan matematik. Contohnya nak mencari jarak yang dilalui dengan laju dalam masa tertentu ataupun mungkin nak mengkaji kedalaman laut dengan tekanan air dan macam-macam lagi lah. Okey, seterusnya kita nak tahu apakah simbol ubahan. Ini simbol dia. Ubahan simbol dia begini saja. Sangat-sangat senang. Ingat ini ubahan. Okey. So dalam paling contoh yang paling senang dalam kehidupan harian kita adalah kaitan antara jumlah gaji kita dengan jumlah masa kita bekerja. Itu pun adalah satu contoh ubahan, iaitu semakin lama kita bekerja, semakin panjang tempoh masa kita bekerja, semakin banyak gaji kita. Itu adalah sejenis ubahan langsung. Okay? Lagi satu contoh antara menyimpan duit dengan perbelanjaan ahli keluarga. Kita dapat menyimpan duit dengan lebih banyak kalau kita belanja untuk ahli keluarga kita yang sedikit. Betul tak? Itu beza dia. Ubahan bukan beza lah, itu adalah contoh-contoh ubahan. Okay, sekarang saya nak bagi perbezaan antara contoh ubahan langsung dengan ubahan songsang. Okay. Contoh dia ini. Gaji berubah secara langsung dengan tempoh masa bekerja. Kenapa dipanggil istilah secara langsung? Sebab gaji kita akan semakin banyak, semakin tinggi jika kita bekerja lebih panjang. Maksudnya orang yang bekerja 1 jam gaji dia sikit, orang yang kerja 5 jam gaji dia makin banyak. Itu namanya secara langsung. Okey. Kalau yang ini pula berubah secara songsang. Okey, contoh berubah secara songsang. Duit simpanan kita akan banyak jika kita membelanjakan untuk bilangan ahli keluarga yang sedikit. Betul tak? Kita dapat simpan duit lebih banyak kalau kita belanja sikit je ahli keluarga kita yang ada. Contohlah orang yang berkeluarga 2 orang, dia dapat menyimpan lebih banyak dengan gaji, contohlah gaji 1,000. Gaji 1,000 nak belanja untuk 2 orang ahli keluarga, dia dapat simpan lebih banyak. Kalau dengan 1,000 dia nak belanja untuk 10 orang dalam keluarga dia, so dia dapat menyimpan sedikit saja. Okey. Jadi saya bagi contoh macam mana nak menulis cerita ni dalam bentuk matematik. Okey, gaji bolehlah guna simbol apa-apa, jangan kamu risau. Gaji berubah secara langsung dengan tempoh masa bekerja. Ini je kita belajar sebenarnya. Siap. Okey, itu saja. Cumanya kita akan sambung lagi yang kita belajar masa tingkatan 1, tingkatan 2 dah. Jadi ini daripada ubahan ini ubahan ya. Kita boleh tukar dia jadi bentuk persamaan, iaitu gaji. Ubahan ni tak nak tulis sudah, kita tukar jadi persamaan. Sama dengan okey, T itu kekal. Tapi selepas sama dengan ini mesti ada satu pemalar, iaitu K. Biasanya kita guna simbol K lah. Okey. Boleh je nak guna simbol lain. Tapi lebih senang kita tetapkan dalam kepala kita K itu adalah pemalar. Pemalar itu bermaksud nilai yang tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Okay. Jadi dalam kes cerita ni cerita pasal gaji ni. Bos tempat kerja ni dia kata dia nak tetapkanlah setiap jam mesti RM50. Jadi inilah pemalar ini akan menjadi 50. K itu akan bertukar menjadi 50, T itu kekal. Jadi inilah cara mengira gaji untuk syarikat dia lah. Syarikat orang lain tak boleh lah ikut. Kalau syarikat orang lain mungkin K dia berbeza. Okay. Contohlah kamu pergi kerja kat tempat dia. Akhirnya kamu dapat kerja 2 jam. Lepas tu balik petang tu pergi jumpa kerani nak minta duit, nak minta gaji. So gaji kamu adalah RM50. Ini 2. Mesti kurungan. Okay. Ini bermaksud darab. So gaji kamu berapa? RM100. Okay. Boleh faham? Ini semua masa kecil-kecil kamu belajar. Ini je yang kamu belajar tingkatan 5. Sangat-sangat senang. Okay. Seterusnya. Duit simpanan berubah secara songsang. Duit simpanan berubah secara songsang. Songsang dia akan jadi bentuk pecahan. Mesti ada something di atas, mesti ada something di bawah. Pecahan tu pecahan. Pecahan tu sekolah rendah dah belajar. Okey, apakah simpanan berubah secara songsang dengan bilangan ahli keluarga. Jadi bilangan ahli keluarga duduk bawah. Bilangan ahli keluarga. Saya guna simbol A lah. Ahli keluarga. So siapa nak duduk atas mestilah nombor 1. Sebab takkan nak biarkan kosong mana ada pecahan atas ada apa-apa. Mesti ada. Jadi mesti letak nombor 1. Jadi duit simpanan berubah secara songsang dengan ahli keluarga. So bila kita nak tukar dia jadi persamaan, tukar jadi sama dengan letak huruf K. Ni pemalar dia. 1/A nak buat begini boleh. Tapi ini bukan bentuk yang termudah. Yang termudah mesti begini. S. Ini dengan ni sebenarnya atas kan. Jadi kalau bahagian atas darabkanlah K darab 1. Iaitu K.
per A. So inilah persamaan untuk duit simpanan kamu. Contohlah, kamu menyimpan, nak mengira duit simpanan. Macam mana nak berbelanja? K ni perbelanjaan setiap orang ahli keluarga. Contohnya, kamu kena belanjakan, contoh dalam rumah kamu, ada banyak keluarga kan, banyak ahli keluarga. Jadi satu kepala dikira RM10 per dengan bilangan ahli keluarga. So macam mana nak kira duit simpanan kamu? RM10 bahagi A. A tu apa? Ahli keluarga kamu. Ahli keluarga kamu ada 10 contoh. Jadi kamu boleh simpan RM1 saja. Contoh lagi, kalau kamu ahli keluarga ada berapa? Ada 2 orang je. Berapa boleh simpan? 10 bagi 2, 5. So nampak tak? Semakin ramai ahli keluarga kamu, semakin sikit kamu simpan. Semakin sikit, kalau sikit ahli keluarga kamu, semakin banyak kamu dapat simpan. Itu maksud ubahan songsang. Satu tinggi, satu rendah. Kalau ubahan langsung, mesti dua-dua tinggi. Okay? Faham? Okey, jadi apa yang kita akan dapat bila kita dah habis belajar bab ni, kita akan dapat tahu apa itu maksud ubahan langsung, ubahan tercantum, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Okey? Dan confirmlah kita mesti boleh menyelesaikan masalah. Okay, bila penyelesaian masalah ni biasanya dia melibatkan banyak benda yang kita belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah tu, tingkatan 1, 2, 3 tu semua akan digunakan. Okey? Yang konsep dia mula-mula je, ingat baris pertama je konsep ubahan. Lepas tu bawah tu semuanya yang kita sudah belajar masa sebelum-sebelum ni lah, tingkatan 1, 2, 3. Okey? Okey, sekarang saya dah sediakan, saya dah rangkumkan dalam satu muka surat saja nota untuk semua bab 1 ubahan. Okey. So sangat-sangat senang. Kalau kamu faham nota ni, insya-Allah lah senang kamu jawab latihan nanti. Okey. Pertama kita tengok ubahan langsung. Ini antara keyword-keyword je lah saya tulis, okey. Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi bila kamu jumpa ayat ini, kamu boleh tulis dia dalam bentuk matematik, dalam bentuk ubahan, iaitu Y berubah secara langsung dengan X. Okay. So, bila dalam bentuk ubahan, tak boleh kita nak kira seterusnya. Jadi, kita kena ubah dia jadi bentuk persamaan supaya senang kita kira. Jadi, Y sama dengan K, X. K tu apa tadi cikgu cakap? K tu adalah pemalar, iaitu nilai yang tetap yang tidak berubah. Biasanya akan diberilah dalam soalannya, kamu risau. Nampak je huruf banyak, nanti dalam soalan banyak nombor. Okey. B. BY berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Begini cara menulis dia. Okay. Ini persamaan dia. Saya tak payah baca dah ni. Kamu pandai ni. Okay. Ini ubahan langsung. Sekarang kita tengok pula ubahan tercantum. Ubahan tercantum. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Berubah secara langsung. Masih lagi bawah tajuk secara langsung. Sama dengan dia. Tapi apa beza dia? Bezanya dia ada 2 pemboleh ubah. Ni tadi ada 1 je. Sekarang ni ada 2. Ni tadi pun ada 1. Ni pun ada 1. Ini pun ada 1 pemboleh ubah. Jadi sekarang ni ada 2. Jadi bila ada 2, dia dipanggil ubahan tercantum. Jadi senang je, cantumkan je lah. Y berubah secara langsung dengan X, Z cantumkan dia. Okay? Cantum tu maksudnya apa? Maksudnya darab. Okay? Kamu selalu terlupa. Cantum tu apa? Tambah ke, darab ke, bahagi ke? So, kalau bercantum tu maksudnya darab. Jadi, persamaan dia Y sama dengan K, X, Z. Okay. Pemboleh ubahnya tu tak semestinya Y je. Kemungkinan ada V, ada A, H, ada macam-macam lah. Kamu kena baca lah soalan, jangan malas. Okay. So, kita tengok C lah. V berubah secara langsung dengan A dan H. V berubah secara langsung dengan A dan H. Jadi, bila tulis persamaan dia ini. Okay. V sama dengan K, A, H. Tu ubahan tercantumnya. Ubahan langsung, ubahan tercantum, ubahan songsang pula kali ni. Okay. Apa tu ubahan songsang? Ubahan songsang, dia ada ayat ni. Berubah secara songsang. Ingat tadi kalau songsang dia mesti bentuk apa? Bentuk pecahan. Pecahan tahu pecahan? Pecahan ni pecahan ni. Okey. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi bila dia berubah secara songsang dengan X, dia akan jadi 1/X. Jadi bila persamaannya, letak saja K tu menggantikan nombor 1 ataupun bentuk begini pun boleh kalau nak kira. Okey, tapi kalau masih lagi panjang lagi apa ni, ini adalah jawapan akhir, tak boleh dikira ni sebagai jawapan akhir, salah. Tapi kalau nak buat dalam bentuk pengiraan, sambung lagi nak kira something lagi bawah, boleh guna ni. Okey. Lagi kita ambil contoh mana lagi? C kita ambil contoh. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Ni punca kuasa 2X. Ada perkataan songsang, jadi dia kena duduk sebelah bawah, atas dia mesti 1. Okey. Ingat ni simbol ni. Simbol ubahan songsang ke ubahan langsung ke, simbol dia tetap ini, ubahan. Okey, cuma bezanya songsang duduk di bawah. Dia mesti jadi pecahan. Okey, jadi bila ditulis Y sama dengan K per ini punca kuasa 2X. Okey, faham dah kan? Last kali, ubahan bergabung.
Perubahan bergabung tu apa? Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Dia gabung dalam satu cerita. Ada langsung, ada songsang. Jadi kalau Y berubah secara langsung, jadi X tu mesti bersebelahan dengan Y lah, ataupun atas. Secara songsang duduk bawah. Yang sini Z duduk bawah. Okay. Yang secara langsung duduk atas, yang secara songsang duduk bawah. Jadi K pemalar mesti dekat atas, tak boleh duduk dekat bawah. K pemalar mesti dekat atas. Okay, ni persamaan ni. Okay, K mesti di bahagian atas. Kita baca lagi B. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 bagi X. So, dia duduk atas. Dan secara songsang dengan kuasa 2Z, dia duduk bawah. Okay, so persamaan dia, ambil saja tadi, bezanya tukarkan sama dengan dan gantikan dengan K. K mesti duduk atas. Faham dah?